Baik, untuk soalan C, ini awak kena ingat yang soalan C ini sudah tidak berkaitan dengan situasi yang dalam kotak tu. Kena ingat gitu. Okay? Jadi kita akan baca satu persatu. Berdasarkan situasi di atas, rancang satu eksperimen untuk menguji kekuatan. Tengok, dia tulis untuk ambil sini. Ayat yang ini sangat penting untuk menguji kekuatan bagi tulang berongga dan tulang padat. Anda dibekalkan dengan kertas A4. Kejap. Okey. Dibekal kertas A4, gunting, kotak kasut, pemberat dan pita pelekat. Okey, huraian mesti mempunyai kriteria berikut. Okey, nombor 1, tujuan eksperimen. Ini adalah markah free saja untuk awak. Jadi tujuan eksperimen adalah kita mesti cari perkataan ini untuk menguji ataupun untuk mengkaji. Boleh belaka. Kalau awak jumpa je perkataan ini, awak kena gariskan atau highlight sehingga habis hayat dia. Jadi jawapan untuk tujuan eksperimen adalah, soalan awak cara jawab adalah C.1. C1. C1 untuk, jangan tulis ringkas ni sebab saya terlalu pemalas. Untuk dalam periksa jangan tulis ringkas Untuk menguji kekuatan bagi tulang berongga dan ni pun jangan. Dan tulang padat. Eja biar penuh. Anda jadi beres. Dapat lalu 1 markah. Yang kedua adalah pemboleh ubah yang terlibat dalam eksperimen. Jadi untuk C2 ada 3 pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah dimanipulasikan. Jangan lupa tulis penuh. Eja penuh. Pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimalarkan. Jika awak berjaya jawab 2 daripada 3 pemboleh ubah ini dengan betul, jadi dapat 2 markah penuh. Saya nasihatkan malar pun awak kena cari. Malar ni adalah benda. Bila 2 eksperimen, 2 setting yang sama. Maksudnya 2 benda yang kita kena set benda tu yang sama dua-dua. Apa dia benda yang membolehkan eksperimen itu diuji lah. Jadi kita tengok ini. Nak tentukan pemboleh ubah manipulasi dengan bergerak balas ni, kita tengok dekat sini pun boleh. Dekat ayat untuk menguji kekuatan bagi tulang berongga dan tulang padat. Tetapi pemboleh ubah manipulasi bergerak balas dan malar ini adalah untuk dalam eksperimen. Dalam eksperimen. Jadi eksperimen dia macam mana? Sebenarnya kalau awak baca dalam buku teks memang ada disebut tentang eksperimen ini. Jadi kita macam mana nak cerita eksperimen ni? Sebenarnya prosedur atau kaedah ni, kalau awak tak tulis pun tak apa, lukis saja. Dia tak ada eksperimen yang sangat susah untuk dilukis dalam sains. Jadi kita boleh lukis dan dapat markah dengan banyak. Dia ada 4 markah. Mula-mula kita tengok dia ada bagi kertas A4, ada gunting, ada kotak kasut, pemberat dan pita pelekat. Kena guna dan label. Guna dan label semua barang. Jangan tinggal. Jadi macam mana ni eksperimen ni? Eksperimen ni senang je. Mula-mula kita buat 1 kotak kasut. Lupa saya nak khabar. Apa saja yang berbentuk garisan, garis lurus, mesti dibuat dengan pembaris. Jangan buat freehand. Sebab dia kadang-kadang ia boleh mengubah keputusan eksperimen lah.
Jadi takutnya ada setengah diterima, ada setengah tidak diterima. Okey, kena guna pembaris untuk keselamatan awak. Tapi disebab saya lukis gini memang tak boleh nak guna pembaris lah kan. Okey, jadi ini kotak kasut. Okey, jadi kertas A4 ni nak guna untuk benda. Jangan lupa label. Kotak kasut. Kasut. Okey. Jadi kertas A4 ni untuk benda. Sebenarnya dia untuk buat kaki berbentuk silinder. Okey, kaki dia. Macam tu. Satu lagi macam tu. Okey, pastikan dia sama saiz lah dan guna dengan tu. Okey, kalau awak nak buat bulat pun tak apa, nak menunjukkan dia silinder. Okey, nak silinder. Okey. Okey, dan gunting kotak kasut, pita pemberat dan pita pelekat. Okey. Pita pelekat ni fungsi dia ni lah untuk melekatkan label sini. Pita pelekat. Sebab dia nak lekatkan antara kertas A4 dengan kotak kasut. Okey, jadi sebenarnya eksperimen ini cara dia adalah dia buat 2 kotak kasut. Okey, satu ke ya Allah, tolong kisah aku, tolonglah. Okey, budak kelas M dia mesti pandai lagi lukis Okey. Silinder. Okey, jadi dia benarnya nak cover tulang berongga, tulang padat. Jadi kita tahu dah lah. Satu silinder ini mesti yang padat, satu silinder mesti yang berongga ataupun kosong. Jadi awak boleh label silinder padat dan satu lagi silinder kosong. Gitu. Okey, yang ini pun sama, label kotak kasut. Okey, dan pelekat. Okey, pelekat. Pelekat. Pita pelekat. Okey, baik Okey, kemudian dia kata pemberat. Pemberat ni salah satu benda yang sangat penting. Mana nak letak pemberat tu? Okey, sebenarnya dia nak uji kekuatan ni silinder padat dengan silinder kosong. Yang mana boleh menahan berat yang lebih banyak. Jadi kita letak pemberat atas dia. Letak pemberat. Jadi yang mana awak rasa? Silinder padat ke silinder kosong lebih banyak pemberat? Nak lukis pemberat gini ke? Cuba kita buat pemberat yang duduk tepi lah. Banyaklah pula garisan hilang. Okey, saya kena lukis balik. Okey. Jadi pemberat saya lukis warna lain. Saya nak tambah bagi awak confuse. Okey, contoh pemberat, kita letak pemberat. Biar letak tu biar sentuh pada kotak kasut. Sentuh. Kalau gini nampak macam tepi pula. Okey, kita tak payah buat tepi lah. Macam bahaya je buat tepi. Okey, kita buat di tengah. Buat tinggi lah. Gitu. Okey, pemberat. Buat dalam 3 pemberat. 3 pemberat. Lukis molek-molek lah. Saya ni lukis ni nak cover je kawak Pemberat. Ini pun sama. Pemberat. Buat dua-dua. 1, 2, 3. Nak cover. Dah kalau awak nak buat bentuk 3 dimensi pun buat lah. Okay. Buatlah. Tak apa. Cuma tidak perlu color. Tak perlu color. Awak cuma perlu lukis dengan bentuk garisan saja. Okay. Ini pun pemberat. Okay. Jadi bila gini maksudnya awak dah guna semualah. Kalau gunting tu tak apalah. Kalau kita buat silinder memang kita guna gunting pun. Okey, lepas ni saya akan cerita tentang pemboleh ubah dia macam mana.